sedarlah bahawa kamulah bapa perpecahan yang menyebabkan kuasa politik orang Melayu semakin hari semakin terhakis, semakin hari semakin lemah. Tengok selepas pilihan raya umum yang ke-15. Walaupun PAS dan Bersatu menang 74 kursi, walaupun dia curi 10 daripada BN untuk menyokong dia, walaupun dia menipu GPS, walaupun dia menipu GRS untuk bersama dengan dia, mereka hanya ada 115 kursi untuk membentuk kerajaan, tuan-tuan. Nasib baik ada Akta Anti Lompat Parti. Kalau tak ada, apa jadi, tuan-tuan? Negara ni akan dikuasai oleh kerajaan 115 orang. Itu sebab saya nak menemplak kedangkalan manusia bernama Isham Jalil yang sepatutnya kelahiran Harvard ni, patut lulusan Harvard ni melahirkan pemikir-pemikir, orang yang mempunyai tahap pemikiran yang boleh dibanggakan. Apatah lagi dia mengatakan dia cukup pakar dalam soal bab ekonomi. Di mana datang logiknya dia nak suruh PAS memujuk orang-orang UMNO untuk menyokong Dr. Samsuri sebagai Perdana Menteri yang baru? Di mana datang logiknya kalau sebuah kerajaan tu diwujudkan dengan hanya 115 undi, 115 kursi daripada 222. Kerajaan tidak stabil dan akhirnya rakyat Malaysia yang akan menjadi mangsa. Apabila pelabur lari daripada negara ni, apabila kadar pengangguran meningkat semula, kita punya kadar jenayah meningkat semula, apa akan jadi pada negara ni, tuan-tuan? Itu sebabnya saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat yang mereka cukup takut ni, kerana selepas ini kalau kita dapat yakinkan rakyat Malaysia bahawa kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan boleh jaga orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Dayak, Lumbawang, Sing, semua jenis rakyat dalam negara ni dengan baik, insya-Allah, tuan-tuan, BN nak bertanding di mana saja, kita tak perlu takut kalau ada ramai pengundi-pengundi bukan Melayu. Tak macam dulu, kita hanya bertanding di kawasan Melayu je. Kawasan bukan Melayu, kita tahu kita bertanding, kita tak boleh menang. Selepas ini PH pun sama. Kalau dulu mereka hanya boleh menang di kawasan bukan Melayu saja, ataupun kawasan Melayu urban, Melayu bandar, lepas ini mereka boleh bertanding di mana saja dan insya-Allah kemenangan akan kita kecapi. Jadi saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir yang otak dia semakin hari semakin tumpul disebabkan kenyanyukan dia ni. Pergi cermin diri hang dulu, sedarlah bahawa kamulah bapa perpecahan yang menyebabkan kuasa politik orang Melayu semakin hari semakin terhakis, semakin hari semakin lemah dan kebergantungan orang Melayu kepada kawan-kawan lain menjadi lebih mendalam berbanding dengan sebelum ini. Punca dia ialah perpecahan yang kamu lakukan. Jangan lupa benda ni. Inilah manusia yang boleh kita tabalkan, bukan bapa pemodanan tetapi bapa pemusnahan bangsa Melayu. Mahathir Mohamad, bapa perpecahan.